Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda, muka surat yang ke-32 baris 7 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi rahimahullahu ta'ala, dan kedelapannya Nabi Allah Ismail alaihi salam, dan kesembilannya Nabi Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan bilangan-bilangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi bilangan nabi dengan rasul menurut pandangan yang mu'tamad mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawasanya dia tidak ada hingga. Tidak ada hingga, bukan tak ada hingga, dia tidak diketahui. Yang ketahuinya ialah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu berapa jumlah sebenar bilangan nabi dan bilangan rasul. Maka sebab itulah pandangan mu'tamad mazhab mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kata tidak ada orang yang mengetahuinya melainkan Allah Taala. Kemudian dia bagi nama-nama Nabi dan Rasul yang biasa kita lihat, 25 orang Rasul. 25 orang Rasul ini ialah yang Rasul yang wajib kita i'tiqad, haram ataupun tidak boleh kita ingkar. Siapa-siapa yang mengingkarinya maka boleh dijatuhkan kufur kalau dia tahu benda tu Nabi dan Rasul. Dia tahu dah hak tu Rasul, dia ingkar juga, maka hukum dia kufur. Jadi kita sambung pada Nabi ataupun Rasul yang ke-8. Maka dia kata, dan ke-8-nya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Allah Ismail alaihi salam, pak dia ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pak dia ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam bernikah dengan dua orang perempuan, yang mana salah satu isterinya melahirkan Nabi Ismail alaihi salam, salah satu isterinya lagi melahirkan Nabi Ishaq alaihi salam. Tu yang dia rapat tu, Nabi Ismail, kemudian dan ke-9 Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Dua-dua tu adik-beradik. Adik-beradik sebapak. Ibu lain-lain. Bapak sama, Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka tuiklah Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq. Keturunan Nabi Ishaq alaihi salam ialah keturunan para nabi dan para rasul. Keturunan para nabi dan para rasul. Nabi Ishaq alaihi salam tu anak dia bernama Yaqub alaihi salam, nabi dan rasul. Yaqub alaihi salam mempunyai anak namanya Nabi Yusuf alaihi salam, nabi lagi pula rasul. Jadi
Sampailah ke bawah tu ada rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain. Itu menunjukkan Nabi Ishaq alaihi salam melahirkan keturunan-keturunan nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ke-10nya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Ni adalah anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam, Ya'qub ni. Mana Ya'qub nisbah kepada Ismail tu pak saudara lah. Nabi Ya'qub tu anak saudara, Ismail tu pak saudara. Pak saudara bagi Ya'qub, dan Ya'qub pula anak saudara bagi Ismail. Anak saudara sebapak. Sebab adik-beradik sebapak, maka anak saudara pun anak saudara sebapak lah. Dan ke-11nya Nabi Allah Yusuf. Ni anak Nabi Ya'qub. Cucu Nabi Ishaq. Cucu saudara bagi Ismail. Gitu. Cucu saudara bagi Ismail. Nabi Yusuf alaihi salam dengan Nabi Ya'qub alaihi salam. Ada cerita yang tersendiri, yang luas, yang mana Nabi Yusuf alaihi salam juga mempunyai adik-beradik yang ramai, yang adik-beradiknya itu sebapak. Sebab isteri Nabi Ya'qub alaihi salam pun lebih daripada seorang. Cuma dia, Nabi Yusuf alaihi salam dengan adik dia Bunyamin tu satu mak lah. Satu mak, yang lain-lain tu mak lain-lain. Dan bapaknya seorang, iaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Kita dah cerita dah, yang mana Nabi Ya'qub alaihi salam cerita dengan saudara dia dalam perut ibu dia. Dalam perut ibu dia, Nabi Ya'qub alaihi salam ni tidak menderhaka kepada mak dia sejak lahir lagi, sejak perut lagi. Kita cerita dah hari tu, yang mana mak dia ni beranak dua orang kembar. Seorang Nabi Ya'qub, seorang lagi saudara dia yang lain. Kemudian Nabi Ya'qub alaihi salam nak supaya dia keluar dulu. Dia keluar dulu daripada perut ibu dia. Mak dia dengarlah perbualan tu. Jadi saudara dia yang lain ni tak setuju. Dia kata, aku nak keluar dulu. Kalau mu keluar dulu, maka aku akan keluar kut tulang rusuk mak aku. Bila keluar turut tulang rusuk mak dia, mati ya mak dia. Maka Nabi Ya'qub AS larang. Kata, jangan buat begitu kerana itu akan membunuh ibu. Maka mak kepada Nabi Ya'qub dan dua orang ni dengar perbualan tu. Maka tubiklah saudara Ya'qub tu dulu. Maka mak dia dinamakan dia sebagai Ais. Ais tu adalah Asi, orang yang bermaksiat. Nama dia tu. Keluar seorang lagi, dia buh nama Ya'qub. Sampai kebesarlah Ais ni, watak dia kasar, watak dia jenis akhlak buruk, hasad dengki banyak kepada Nabi Ya'qub AS. Tu cerita Nabi Ya'qub AS. Anak dia pula Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS ni dibuang oleh adik-beradik dia, yang beberapa orang tu. Jadi ada ulama khilaf. Adakah adik-beradik Nabi Yusuf AS tu Nabi dan Rasul ataupun tidak? Adik-beradik yang 10 orang tu lah. Kalau anda kata kita ambil pendapat yang mengatakan adik-beradik Nabi Yusuf AS tu juga Nabi, tu juga Rasul. Kalau dia juga Nabi, dia juga Rasul, macam mana dia boleh buat maksiat? Tu soalan dia. Kalau kita kata adik-beradik Nabi Yusuf AS tu Nabi dan Rasul, maka adakah dia tu telah berbuat maksiat ketika mana dia buang Nabi Yusuf? Soalan tu. Maka kata Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Jawharatit Tauhid, kata, kalau kita ambil pendapat yang mengatakan adik-beradik Yusuf itu alaihi salam merupakan Nabi dan Rasul juga, makna itu adalah dia menuruti perintah Allah Ta'ala suruh buang Yusuf. Dia tanggung situ. Para ulama tanggung, kata adik-beradik Nabi Yusuf AS yang buang Nabi Yusuf tu, kalau dia kata dia tu Nabi, maka dia sudah berbuat perintah Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala sudah takdir sejak azali untuk buang Nabi Yusuf diperigi. Maka mereka adik-beradik Nabi Yusuf ni hanya menjalani tugas dia sebagai Nabi dan Rasul yang mentaati perintah Allah, buang Nabi Yusuf. Tu kalau atas pandangan yang kata mereka tu Nabi Rasul lah. Kalau atas pandangan yang kata mereka itu bukan Nabi, bukan Rasul, jelas lah. Tu satu perbuatan yang keji
yang maksiat. Itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ke-12 Nabi Allah Ayyub. Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Nabi Allah Ayyub alaihi salam ialah nabi yang orang panggil berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah dia kategori ulul azmi ataupun tidak. Ulul azmi inilah rasul yang mempunyai keazaman yang tinggi kerana Allah Taala memberikannya ujian yang cukup besar. Sehingga kan dia tu antara rasul yang paling terbaik lah. Rasul terbaik belaka, cuma yang paling ranking paling atas dia panggil ulul azmi. Jadi ulama khilaf Nabi Ayyub alaihi salam, adakah dia tu kategori ulul azmi ataupun tidak. Jawapannya menurut pandangan mu'tamad mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak termasuk di kalangan ulul azmi. Sebahagian ulama sahaja yang mengkategorikan Nabi Ayyub alaihi salam sebagai ulul azmi. Itu disebut dalam kitab Qatrul Ghaith, Syarah Masail Abil Laith oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Dan Nabi Ayyub alaihi salam mempunyai ujian yang tersendiri. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia satu penyakit yang membuatkan dia bertambah sabar, membuatkan dia bertambah redha dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau yang kita pernah dengar sakitnya itu sampai tahap berulat ke, ataupun kita kata kalau orang tengok tu lari ke, hak tu ada takwilan yang tersendiri. Macam mana perkara tersebut boleh berlaku? Ada pendapat yang mengatakan itu adalah cerita Israiliyat. Sehingga kan orang lain boleh lari daripada Nabi Ayyub tu cerita Israiliyat. Kerana sifat Nabi dan Rasul ni kena menyampaikan kepada umat. Macam mana dia tu ada benda yang menyebabkan umat lari. Jadi tak boleh lah lagu tu. Tu Israiliyat. Ada yang mengatakan kisah tersebut Israiliyat. Israiliyat ni ialah betul nak kata betul, tak betul nak kata tak betul, tak betul kok. Tu. Dia tengah-tengah. Tak boleh terima sangat, tak boleh tolak sangat. Gitu. Israiliyat. Ada yang mengatakan bahawasanya ketika itu Nabi Ayyub alaihi salam sudah menyampaikan semua syariat Allah. Sehingga kan tidak perlu lagi kepada Nabi Ayyub menerangkan. Maka tidak ada masalah ketika itu dia berpenyakit sedemikian. Itu kalau kita nak kata, andai kata cerita itu betul lah. Bukan cerita Israiliyat. Ada yang mentakwilkan pula kata sakit tersebut tidak sampai melarikan dan meliarkan umat. Dia sakit teruk untuk ujian kepada Nabi Ayyub alaihissalam, tapi tidak sampai tahap melarikan umat daripada dia. Itu macam-macam takwilan lah ulama berkaitan dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ke-13 Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Dan ke-14 Nabi Allah Harun alaihissalam. Dan ke-15 Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi moleklah kalau kita ada kitab ataupun buku berkaitan dengan sejarah-sejarah Nabi dan Rasul ni. Hak ringkas pun jadi dah. Kalau nak panjang ada. Gini lah kita ada. Kisah daripada Nabi Adam sampai Nabi SAW. Kisah Nabi SAW pun tebal gini dah. Betul lagi Rasul lain. Lagi banyak lah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam digelar sebagai kalimullah. Orang yang bercakap dengan Allah Ta'ala secara langsung. Tanpa ada perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Itu gelaran dia. Tadi Ibrahim, lupa. Nabi Ibrahim alaihissalam tu gelaran dia Khalilullah. Khalilullah ni makna kekasih Allah. Tu makna Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ni orang yang garang. Orang yang memimpin, salah seorang rasul yang memimpin Bani Israel. Sehingga kan dia melarikan Bani Israel daripada Fir'aun. Sebab Fir'aun ni nak bunuh semua orang lelaki. Dia tak mau bunuh. Dia tidak ada mahu seorang pun rakyat dia ada anak laki-laki, sebab mungkin akan mengancam kedaulatan dia sebagai Fir'aun. Maka dia bunuh anak laki belaka. Anaknya tahu anak laki, bunuh lalu.
Beranak tahu anak lelaki, bunuh lalu. Itu zaman Firaun. Maka sebab itulah Nabi Musa AS syariat dia boleh bernikah dengan perempuan tanpa had. Nak menikah 10 orang perempuan boleh, 1,000,000 perempuan boleh, bolehlah kau. Sebab ketika itu zaman dia kurang lelaki. Semua banyak kena bunuh dengan Firaun. Kemudian Nabi Musa AS bawa larilah Israel daripada Firaun tu. Maka terjadilah belah laut dan sebagainya sampailah akhir. Sehinggalah Nabi Musa AS ni menjadi menantu kepada Nabi Syuaib AS. Nabi Syuaib yang kita sebut tadi. Nabi Syuaib itu mertua dia. Nabi Musa tu menantu dia. Sebab apa dia jadi menantu ni? Kerana pada satu ketika selepas lari daripada Nabi Firaun, maka Nabi Musa pergi satu kampung, yang mana kampung tu adanya Nabi Syuaib. Kemudian ada 2 orang perempuan, lebih kurang 2 orang ataupun seorang kot. Ada seorang perempuan tu tengah tunggu di depan laki-laki yang ramai, sedang mengambil air. Dulu ambil air dia pergi. Jadi banyaklah laki-laki duk ambil air tu. Congok seorang perempuan tu. Duk pegang timba dia. Maka dia pelik dah. Kok mana ni? Kok mana kawan ni duk tunggu seorang-seorang? Sedangkan laki-laki tu duk ambil belakang air tu. Maka dia pun tanyalah kenapa mari sini? Ada hajat apa? Buat apa? Dia pun kata saya sedang menunggu giliran ataupun sedang menunggu untuk mengambil air. Sebab tengok laki-laki tu ada situ. Kalau lagi situ jadi ikhtilat lah. Jadi campur gaul laki perempuan. Maka dia tunggulah jauh sikit. Maka Nabi Musa AS pun tolong dia pergi ambil air. Lepas pergi ambil air, dia bagilah ke perempuan tu. Perempuan tu berterima kasih, dia balik, dia pun berceritalah kepada pak dia Nabi Syuaib. Akhirnya jadi menantu, ambil air. Jadilah menantu. Menantu Rasul, mertua pun Rasul. Kemudian kata musannif, dan ke-16 Nabi Allah Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa jarang orang dengar, takut orang nafi pula. Ni bukan Rasul. Jenuh. Ilyasa salah seorang Rasul dan Nabi. Ilyasa. Nama pun pelik lah. Dan ke-17 Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Zulkifli. Banyaklah orang nama Zulkifli ni. Zulkifli ni banyaklah orang namanya. Cuma ulama khilaf Zulkifli ni adakah nabi yang lain ataupun nabi yang namanya sama, orangnya sama, nama lain-lain. Khilaf. Adakah dia tu rasul yang satu, rasul satu yang lain, ataupun rasul yang ada 2 nama. Ini khilaf. Dan ke-18 Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud alaihi salam. Daud alaihi salam merupakan rasul yang menjadi raja di tempat tersebut. Salah satunya rasul yang menjadi raja. Dan dia ada Taurat, lah. Dia ada kitab namanya Zabur. Dia ada kitab namanya Zabur. Kitab Zabur dia panggil. Dan kemudian dia kata ke-19 Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sulaiman ni anak kepada Nabi Daud lah. Nabi Daud tu pak dia, Sulaiman tu anak. Nabi Sulaiman AS boleh bercakap dengan jin, boleh bercakap dengan binatang. Jadi dia minta tolong jin gitu ya. Dia suruh jin bina rumah, dia suruh jin bina tu, bina ni. Dia pakai dengan jin je. Dia boleh cakap dengan binatang, semut dia boleh cakap, rimau boleh cakap, semua boleh cakap lah kau. Tu kelebihan Nabi Sulaiman AS boleh bercakap dengan binatang. Kemudian dan ke-20 Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Dan ke-21 Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ni terletak di Nawa. Makruf lah. Kampung Nawa. Nawa ni lah tempat lahir Imam Nawawi. Nawawi. Dia nisbah kepada Nawawi dalam bahasa Arab. Nabi Yunus alaihi salam dia ditelan oleh ikan paus lah kita kata. Ikan yang besar. Dia belayar. Satu hari dia lari daripada kampung dia. Dia lari daripada kaum dia. Tak mau dengar cakap dia.
sekutukan Allah juga, dia pun lari. Naik kapal. Lepas tu satu hari kapal tu nak tenggelam. Kapal tu nak tenggelam, tak stabil. Sehingga kan dia kata, kapten kapal tu kata, kena seorang terjun laut. Kena seorang terjun laut, barulah stabil kapal ni. Maka dia pun pakat tak mau turun lah, gila. Siapa nak selamatkan dia kalau terjun dekat laut tu. Maka mereka pun buat undian. Undian lah paling adil sekali. Dia pun lali tamplum lah. Bukan lali tamplum, undian lah. Kita punya bahasa. Dia pun lali tamplum lah. Lali tamplum, keluar nama pertama Nabi Yunus. Sudah. Tak boleh. Buat lagi. Buat sekali lagi. Kali kedua. Lali tamplum sekali lagi, keluar juga nama Nabi Yunus. Sudah. Lagi sekali. Tak adil ni. Kali ketiga. Kali ketiga juga Nabi Yunus AS. Maka Nabi Yunus AS pun terjunlah. Bila terjun tu, Allah Ta'ala selamatkan dia dengan dimakan apa? Disambut oleh ikan yang besar tu. Sehinggalah masuk ke dalam perut dia. Dia tak mati dalam tu tak mati. Tapi Nabi Yunus AS ketika tu, terdapat 3 kegelapan. Dia melalui 3 kegelapan. Pertamanya gelap perut ikan. Kemudian ikan tu pula pergi ke dasar laut yang gelap laut pula. Dan di malam yang kelam, 3 kegelapan. 3 gelap yang Nabi Yunus AS ni lalui. Kemudian di dalam perut ikan itulah dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah dia muntahkan semula Nabi Yunus AS oleh ikan tersebut dan terdampar di pantai. Tu Nabi Yunus AS. Banyaklah cerita dia tu salah satu ya. Dan ke-22 Nabi Allah Zakaria AS dan ke-23 Nabi Allah Yahya AS. Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria AS. Nabi Allah Zakaria AS. Sayyidatuna Maryam, bukan Maryam. Dia ada surah Ali Imran tu. Surah Ali Imran. Dia ada seorang perempuan lah yang wali Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala, yang mana Nabi Zakaria letak dalam bilik, tak keluar. Masuk-masuk Nabi Zakaria AS nak hantar makanan, tiba-tiba makanan tu ada dah. Makanan tu ada dah dalam bilik tu. Padahal dia tahu bilik tu kunci, tak ada orang masuk. Maka tu direkodkan dalam Quran, macam mana dia dapat makanan tersebut. Maka perempuan tersebut mengatakan bahawasanya ini makanan daripada syurga. Allah Ta'ala hantar. Tu. Rezeki daripada Allah Ta'ala, direct daripada syurga. Tu kisah-kisah yang ajaib lah, yang luar daripada adat lah tu. Jadi mana tahu kita dapat makanan syurga sebelum masuk syurga, mana tahu. Disebut dalam kitab fiqh, orang yang makan makanan syurga ketika di dunia tak batal puasa. Jadi boleh cari ya. Buah ke apa ke, makan tak batal. Jangan lagi beli buah kedai pula. Ni buah syurga. Habis kita tu, buah syurga apa itu? Dan ke-23-nya Nabi Allah Yahya AS. Nabi Allah Yahya antara Nabi yang dibunuh oleh umat dia. Antara Nabi yang dibunuh oleh umat dia sendiri. Cuma saya tak ingat lah, takut terbalik di cara bunuh tu. Sebab ada Nabi dan Rasul yang dibunuh dengan gergaji. Potong dengan gergaji. Dia sembunyi kat dalam pokok. Kemudian Yahudi tu pun ambil gaji, potong pokok tu, terpotong sekali dengan Nabi tu. Cuma tak ingat Nabi mana. Zakaria ke Yahya, tak ingat. Terbalik. Dia ada lah. Tapi dibunuh oleh umat sendiri lah. Yahudi tu. Nabi Yahya AS. Kemudian, dan ke-24 Nabi Allah Isa AS. Ni makruf lah. Nabi Allah Isa AS masih lagi hidup. Ada di atas langit. Dijumpa oleh Nabi SAW ketika Mi'raj. Dan juga dia akan turun di akhir zaman.
Gelaran dia adalah Ruhullah. Ruhullah. Sekarang ni hidup, akhir zaman baru akan turun. Dia akan menentang Dajjal. Dia akan membunuh Dajjal. Dia akan membantras segala cukai-cukai. Dia akan membunuh segala babi-babi dalam dunia ni. Tu Nabi Isa AS. Nabi Isa AS turun, khilaf ulama berapa tempoh masa yang diduduk ke atas dunia pada masa dia turun tu. Ada kata 40 hari, ada kata 40 tahun. Dan ketika tu baru dia nikah. Ketika tu baru dia berkahwin. Dan ketika di akhir zaman dia menjadi seolah-olah mujtahid, menjadi ulama, menjadi orang yang memimpin umat tanpa menggunakan mazhab mana-mana. Kerana dia tahap dia mujtahid. Mujtahid ni tidak boleh taklid kepada mana-mana mazhab. Hukum dia haram. Jadi contoh Imam Syafi'i mujtahid mutlak, dia haram bertaklid Imam Malik. Imam Malik haram bertaklid Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad Ibn Hanbal haram bertaklid dengan Imam Syafi'i sebab semua tu mujtahid mutlak. Dia sampai ke tahap tu. Jadi kita ni tak boleh lah. Kita mujtahid mutlak. Kita tak boleh lah nak buat pandai-pandai baca hadis, istinbat hukum sendiri. Tak boleh lah. Kita ada mazhab. Itu lain. Tu Nabi Allah Isa AS. Dan terakhir dan ke-25 Nabi Allah Muhammad, penghulu segala mereka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, sirah dia macam-macam lah. Ada yang ringkas pendek, ada yang panjang. Paling panjang, tebal lah. Tebal sungguh kita. Berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang tebal sungguh. Kalau tebal sungguh, kalau nipis sungguh. Tu. Boleh berlaku. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, habis dah nama Nabi dan Rasul. Hak tu yang wajib kita i'tiqad. Wajib kita percaya inilah 25 Rasul yang wajib diimani dan disebut dalam Al-Quran secara jelas. Maka kalau orang mengingkari Rasul-Rasul ini, seolah-olah mengingkari apa yang Allah Ta'ala sebut yang mereka ni Rasul. Hak ni wajib tahu secara terperinci. Beza dengan selain daripada 25 ni. Hak tu wajib beriman secara ijmali, secara umum. Secara umum Nabi Allah banyak. Berapa tu? Wallahu a'lam. Tu secara umum. Secara tafsir, secara terperinci, satu-satu Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lam, ketahui olehmu, hai talib, wahai pelajar, wahai orang yang menuntut, bahwasanya Siddiq itu 3 bahagi. Yang kita bahas sifat sidqun. Sidqun ni benar tu lah. Sifat sidqun, sifat benar. Itu nabi-nabi, rasul-rasul mesti benar. Tak boleh terima kita di akal kata mereka ni bohong. Tak boleh. Mesti terima mereka ini benar. Jadi benar ni pula ada 3 dia kata. Pertamanya Siddiq, benar pada mengaku akan diri menjadi utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ni akan mengaku mereka ni rasul. Akan mengaku mereka ni rasul supaya umat yang dengar tu beriman dengan rasul tersebut. Mereka akan sebut, ana Rasulullah, aku ni Rasulullah, wa ilahi Allah, dan Tuhanku adalah Allah. Tuhan kamu, wa ilahi wa ilahukum Allah. Tuhan aku, Tuhan kamu Allah. Dia akan seru gitu. Itu seruan tauhid. Seruan mengesahkan Allah Ta'ala. Supaya orang yang mendengar tu membenarkan dia tu seorang Rasul dan mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhan sekalian alam. Jadi awal-awal orang yang syirik pada Allah Ta'ala ialah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka sebab itulah disebutkan awal Rasul itu ialah Nabi Nuh alaihissalam, bukan menafikan Nabi Adam. Tapi disebabkan Nabi Nuh alaihissalam merupakan
umat dia itu merupakan umat yang syirik pada Allah selepas kematian Nabi Adam, maka Allah utus Nabi Nuh AS untuk memperbetulkan semula. Maka jadilah dia tu dipanggil sebagai Rasul yang pertama. Iaitu Rasul yang pertama mendakwah umat daripada syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan keduanya sidiq, iaitu benar pada segala hukum yang disampaikan akan hukum kepada kita daripada Allah Ta'ala. Sampaikan hukum ni, sampaikan suruhan dan larangan. Bukannya Nabi SAW kata, ini sunat ni. Bukan gitu. Hak ni haram, hak ni makruh, hak ni khilaful aula. Tak ada itu. Itu hukum. Itu terbit ketika mana selepas kematian dan kewafatan Nabi SAW, maka para sahabat, tabi'in, tabi'in dan sebagainya, para ulama sampai sekarang, tu bit hukum berdasarkan Nabi sebut. Nabi sebut larangan, larangan tersebut boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Nabi suruh sesuatu, suruhan tersebut boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Jadi apakah hadis itu menunjukkan perkara yang haram, makruh, ataupun suruhan itu suruhan wajib, sunat, harus, maka itulah kita perlu kepada ulama fiqh. Ulama fiqh dan ulama usul fiqh yang akan mengistinbat, akan berikan tarik daripada hukum Quran dan hadis tu. Mereka akan saring-saring sehinggalah menjadi satu hukum yang tertentu dalam mazhab. Maka semua mazhab, 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semua itu beristinbatkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tak ada seorang pun yang meletakkan hukum tanpa merujuk dan bersumberkan Al-Quran dan hadis. Kemudian ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang berikutnya, ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, mereka memodifikan lagi, memperpanjangkan lagi masalah yang panjang, masalah yang rumit. Mereka akan istinbat hukum berdasarkan kepada kaedah-kaedah Imam Syafi'i tau. Sebab mereka tidak mampu untuk istinbat hukum daripada Al-Quran dan hadis secara langsung macam kita lah. Maka dia ulama juga dia panggil ashabul wujuh. Orang-orang ulama-ulama yang mengistinbatkan hukum daripada kaedah-kaedah Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i buat. Mari pula yang ke belakang ni pula, seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i rahimahumallahu ta'ala, mereka mengistinbatkan hukum, menterjihkan pandangan-pandangan ashabul wujuh, ulama yang tahap dia ashabul wujuh, yang mana paling kuat, Imam Nawawi, Imam Rafi'i punya kerja. Mari belakang pula Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Mereka ni mentarjihkan pula antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, mana lebih kuat. Gitu. Jadi Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekh Khatib Asy-Syirbini, dia panggil ulama orang awam. Ulama hak paling bawah sekali lah level dia. Hak paling bawah. Kitab dia 10 jilid. Tu hak level paling bawah. Tu. Jadi tak boleh kita nak belajar terus Imam Syafi'i. Tak kena lah. Dia panggil seperti seolah-olah orang yang tak reti masak, dia nak masak. Hancur ke tak masakan tu? Sebelum dia nak masak tu, yang banyak tu, dia mesti pandai kupas telur dulu. Pandai potong bawang dulu. Bawah-bawah dulu lah. Pandai potong sayur. Macam mana nak bersih ikan. Dia belajar tu dulu. Bukan terus masak. Tu. Macam mana nak bersih sotong, udang. Dia buat belajar. Dah expert dah. Dah boleh dah. Dah pandai dah. Barulah dia masuk sikit. Bak potong-potong. Nak potong macam mana? Potong 3 segi ke, 4 segi ke, dadu ke, apa ke. Cara potong sayur cepat 1 minit macam mana? Expert dah bahagian potong, pergi bahagian lain pula. Gitulah berperingkat sampailah dia boleh masak sendiri dengan tahap yang level tinggi. Tu baru panggil mujtahid mutlak. Hak tu kita faham pula. Hak fiqh tak orang nak faham gitu. Jadi ada dakwaan mengatakan kita mazhab Syafi'i tapi tak ikut Imam Syafi'i. Itu perkataan yang sangat BODOH.
Oh, Itu orang yang tak reti fiqh. Kalau dia reti fiqh, dia faham mazhab tu macam sekolah. Sekolah ni ada pengetua, ada cikgu kanan, ada PKM, ada koko kurikulum, ada macam-macam. Guru kanan, lepas tu guru biasa-biasa. Semua ni akan mesyuarat satu benda untuk menjalankan program untuk dapat satu keputusan yang muktamad. Itu mazhab. Mazhab ni ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, dia tidaklah sampai tahap mengikut 100% apa yang Imam Syafi'i sebut. Sebab tu Imam Syafi'i sebut ada banyak benda. Jadi bila banyak benda Imam Syafi'i sebut, hak mana yang paling kuat? Itu ulama yang cari. Ulama mazhab Syafi'i cari yang mana paling kuat. Sebab Imam Syafi'i sebut belakang. Contoh satu masalah dia sebut 3 kali. 3 kali tu lain-lain. Agak-agak macam mana? Hak mana yang lebih tepat? Itu yang tugas ulama cari pula. Hak lebih tepat berdasarkan dalil apa? Jadi kalau orang level-level bawah ni tak kita ni, kita jawi lah. Kita jawi, kita al-um Imam Syafi'i. Kita al-um Imam Syafi'i diringkaskan supaya dapat memahami al-um oleh anak murid dia, Imam Rabi', Imam Muzani, Imam Buwaiti. Jadi mukhtasar al-um, mukhtasar Muzani, dia meringkaskan al-um tu. Dah ringkas dia, anak murid dia, Imam Haramain mari selepas tu, dia meringkaskan dan menjelaskan apa anak murid Imam Syafi'i tu dia tulis kitab, namanya adalah kitab Nihayatul Matlaq fi Dirayatil Madhab, 20 jilid. Lepas tu anak murid Imam Haramain, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia meringkaskan Imam Haramain punya kitab tadi, guru dia punya kitab 20 jilid tu, jadilah 12 jilid, namanya Al-Basit, Al-Wasit. Al-Basit. Al-Basit. 12 jilid, 15 jilid. Lepas tu dia berasa, panjang. Dia ringkas pula. Jadi nama Al-Wasit. Jadi 10 jilid. Lepas tu dia berasa, gitu. Dia ringkaskan lagi. Dia ringkas lagi jadi Al-Wajiz. Lebih kurang 4 jilid. Dia ringkas lagi jadi Al-Khulasah, 2 jilid. Yang 4 jilid tadi, Al-Wajiz tu disyarahkan oleh Imam Rafi'i, namanya Al-Aziz Bisyarhil Ajiz, Bisyarhil Wajiz, 23 jilid. Kemudian Imam Nawawi datang selepasnya meringkaskan syarah tersebut yang Imam Rafi'i buat, jadilah kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, 15 jilid. Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin diringkas pula oleh ulama selepasnya, Imam Ibn Muqri, jadi Rawdut Talib. Rawdut Talib disyarahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari, jadi Asnal Matalib syarah Rawdut Talib. Imam Rafi'i tadi ada buat kitab namanya kitab Al-Muharrar, satu kitab lagi yang mana Al-Muharrar diringkaskan oleh Imam Nawawi, jadi kitab Minhajul Talibin. Minhajul Talibin inilah peringkat terakhir orang-orang yang belajar fiqh akan belajar kitab Minhajul Talibin. Minhajul Talibin disyarahkan oleh para ulama lebih kurang 300 kitab. Lebih kurang 300 kitab. Tu kita nak belajar al-um. Gila. Ibarat pi kelang sendiri, cari bahan mentah sendiri, masak sendiri, tanpa kita tahu masak, tanpa kita tahu proses kilang lagu mana. Kita buat sendiri. Kilang gerak lagu mana, kita buat sendiri. Gila kawan tu. Padahal nak buat ceklat tak jadi ceklat dah, jadi benda lain. Jadi kita ni sampai ke bawah ni tolong suat saja. Hukum dia haram, selesai. Tu pun bengong lagi. Tu pun tak tahu lagi, tak mau belajar lagi. Sebab apa? Nak pergi al-um. Wah, al-um. Bening bala. Imam Syafi'i kata, aku tidak suka. Tidak suka ni makruh ke haram? Ulama Syafi'i bahas. Apa yang dimaksudkan Imam Syafi'i tak suka ni? Tak suka ni makruh ke haram? Dia macam seolah-olah perkataan Nabi dah. Perkataan Nabi bila kata, contoh Allah Ta'ala firman lah. Allah Ta'ala firman, macam mana tu? Aqimus salah. Contoh, aqimus salah. Dirikanlah kamu akan sembahyang.
Dirikan sembahyang ni wajib ke tak? Sebab suruhan ni boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Siapa main tugas yang istinbat tu, ijtihad mutlak. Mujtahid mutlak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mazhab lain-lain kan. Kalau kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula istinbat hukum. Okey, dia buat keluar hukum. Kemudian lafaz Imam Syafi'i pula ada menimbulkan kemusykilan bagi ulama yang kemudian. Bila dia kata tidak suka, aku tidak suka, tidak suka tu apa dia? Makruh ke haram? Jadi khilaf pula. Bila khilaf pula, ulama yang akhir lagi dia tarjih pula mana kuat. Mana kuat berdasarkan dalil. Jadi tak betul lah kalau kita kata mazhab Syafi'i tu tak ikut dalil. Ada orang jenis itu. Dia berasa mazhab Syafi'i itu tak pakai dalil ataupun dalil yang dipakai tu dhaif. Dalil yang pakai dhaif ke kuat ke sahih ke tak, hak tu ijtihad masing-masing ulama. Lepas tu mazhab Syafi'i dia punya ijtihad, dalil yang kuatnya sekian. Ulama mazhab lain pula dia melihat dalil yang digunakan mazhab Syafi'i ini lemah, bagi dia kuatnya sekian. Lepas tu khilaf. Tak ada siapa pun ulama yang nak menghukum ke satu hukum yang tidak terbaik. Semua nak terbaik belaka. Cuma cara faham beza. Cara fahamnya berbeza. Itulah kitab fiqh mazhab Syafi'i. Punya panjang. Ada lupa lagi tadi. Tadi Minhajul Talibin diringkaskan oleh Syekhul Islam Zakir Ansari jadi Manhajul Tullab. Manhajul Tullab disyarahkan oleh dia sendiri jadi Fathul Wahhab. Fathul Wahhab dihasyiahkan pula Hasyiah Jamal, Hasyiah Bijirmi. Jadi banyak. Tu ulama-ulama yang buat kitab-kitab mazhab Syafi'i tu semua dipelajari oleh puak-puak yang mengaji fiqh lah. Yang nak jadi ustaz ni. Bukan yang baru ustaz. Kita hak jawi ya, hak dah sedia dah, haram apa, makruh apa. Hak yang puak-puak ustaz ni dia akan mengajilah dalil tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ketiganya siddiq, iaitu benar pada perkataannya perkataan Rasul yang ta'alluq, yang berkaitan dengan segala perkara dunia. Jadi benarnya perkataan nabi-nabi dan rasul-rasul ni tertakluk juga pada perkara dunia. Contohnya ialah seperti berdirinya Zaid. Contoh, Nabi SAW kata Sayyidina Umar sedang berdiri. Contoh. Maka perkataan Nabi itu betul. Itu benda berkaitan dunia yang berdiri duduk. Tak ada kaitan agama pun. Tapi adakah betul juga? Betul. Perkara dunia yang Nabi cakap pun betul. Apatah lagi perkara akhirat. Dan duduk Amru. Ini contoh lah. Contoh benda haruh ni. Dan aku makan benda, aku makan sekian. Itu benda dunia tu buat makan. Betul tak Nabi sebut? Betul. Kalau dia kata aku makan kurma sekian. Betul. Sidqun, benar kata Nabi tu. Dan aku minum air sekian. Nabi SAW cakap gitu contohnya. Maka benar cakapan itu? Benar. Kalau dia tu selagi mana hadis yang sahih, tidak hadis basuh, tu lah. Di semua perkataan Nabi pula nisbah ilmu lain yang namanya ilmu hadis, dia mencari pula kesahihan perkataan Nabi SAW tu betul ke tak? Adakah itu sahih perkataan Nabi? Kalau tidak sahih, adakah tarahnya hasan? Kalau tidak, adakah dhaif? Tu bab hadis pula. Jadi hadis dengan fiqh saling berkait satu sama lain, tidak akan bercerai tanggal. Sebab fiqh nak mengistimbatkan dalil mestilah daripada Al-Quran dan hadis. Hadis pula ada disiplin hadis dia, iaitu adakah ini perkataan Nabi, tahap dia apa? Sahih ke, dhaif ke, hasan? Faham pula perawi-perawi dia, siapa yang meriwayatkan, sahabat mana yang cakap, ulama mana yang cakap. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat tak berani nak ungkapkan hadis. Kalau dia ungkapkan hadis, Sayyidina Umar suruh datangkan bukti. Adakah itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tak, dia akan dipenjara ataupun dibunuh. Zaman fitnah sudah berlaku zaman sahabat lagi. Zaman yang suka mengaku kata Nabi, ini kata Nabi, ini kata Nabi. Jadi kena ada sanad. Ketika itulah. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW, kalau nak menyatakan satu hadis itu, dia akan bawa datang bukti. Sahabat lain pun sebut dengar gitu. Dia akan bawa. Kalau bawa, jelas itu hadis Nabi.
Itu zaman sahabat, zaman lepas pada sahabat, tabi'in, sehinggalah jadi namanya ilmu mustalah hadis, ilmu hadis. Jadi ilmu hadis datang kemudian, bukan datang zaman Nabi SAW. Semua ilmu tak datang zaman Nabi, semua ilmu datang selepas zaman Nabi SAW. Disiplin itu. Sama dengan ilmu akidah. Kita kata mazhab Asy'ariyah. Bukan mazhab Nabi ya kita akidah. Hulur. Memanglah mazhab Nabi. Yang mazhab Asy'ariyah ni iaitu ulama-ulama yang mengumpulkan, yang mendisiplinkan kitab yang berkaitan akidah saja, bahas belaka dalam akidah dalam tu. Tugas dia ialah ulama yang namanya mazhab Asy'ariyah. Dia melawan puak-puak batil, puak Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Ni Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana akidah dia tu sama dengan sahabat, sama dengan tabi'in, sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya buat akidah baru. Yang kita belajar ni akidah Asy'ariyah, iaitu akidah yang dipegang oleh sahabat dan Nabi, yang mereka ni membuatkan kitab supaya kita ni dimudahkan untuk belajar akidah Nabi macam mana. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.